Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar murid-murid tahun 6. InsyaAllah hari ini Ustaz akan mengajar mata sirah bagi tajuk Khulafa ar-Rasyidin, iaitu pemimpin selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita ketahui sebelum ni, Khulafa ar-Rasyidin ni ada 4. Siapa dia? Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Uthman. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Okey, dalam pelajaran tentang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, ada 5 item yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah kita akan pelajari berkaitan dengan biodata. Kita kenal terlebih dahulu siapa Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Nama sebenar dia apa, dilahirkan di mana, bilakah dia memeluk Islam. Maka kita akan belajar tentang biodata dia. Yang kedua, kita akan tahu perlatikan bila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ni dilantik menjadi khalifah. Siapakah yang melantik Sayyidina Umar Al-Khattab? Yang ketiga, kita akan belajar apakah akhlak Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimanakah peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang keempat, kita akan pelajari apakah peranan dan jasa pengorbanan Sayyidina Al-Khattab sepanjang beliau menjadi Khulafa ar-Rasyidin, sepanjang pentadbiran beliau. Yang kelima adalah kita akan pelajari bilakah tarikh kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada 5 item kesemuanya. Okey, kita masuk pada biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. Yang pertama, nama. Siapakah nama sebenar Sayyidina Umar Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah. Itu nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau berketurunan Bani Adi Al-Quraisy. Apa itu Bani Adi Al-Quraisy? Iaitu kaum bangsawan yang sangat disegani dan dihormati oleh orang Arab. Ibunya bernama Hatmah binti Hashim bin Al-Ayrah bin Abdullah. Lahir Sayyidina Umar dilahirkan di Mekah tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilakah Sayyidina Umar memeluk Islam? Beliau memeluk Islam pada usia 33 tahun. Ingat, 33 tahun. Dan beliau merupakan bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana puterinya Hafsah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar ringkasan biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu perlantikan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah pada 22 Jamadil Akhir 13 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos 634 Masihi. Siapakah yang melantik beliau? Yang melantik beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Uthman untuk menulis wasiat bagi melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah. Setelah Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah, antara ucapan yang pertama yang diucapkan oleh Sayyidina Umar apa? Apakah pidato yang diucapkan? Apa itu pidato? Pidato adalah ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Okey, ucapan yang pertama adalah, sekiranya aku di jalan yang benar, maka ikutilah aku. Tetapi sekiranya aku menyimpang daripada jalan yang benar, maka tegurilah aku, perbetulkanlah aku, supaya kalian semua tidak terpesong dan tidak hilang arah. Ini adalah antara ucapan atau pidato Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, kita masuk kepada poin yang ketiga, iaitu akhlak Sayyidina Umar Al-Khattab.
Okay, yang pertama, beliau merupakan seorang yang tegas dan berani. Yang kedua, adil dan dalam pentadbiran dan tindakan. Yang ketiga, sentiasa berhati-hati dan bertanggungjawab. Yang keempat, berpandangan jauh dan jitu. Yang kelima, digelar Al-Faruq. Kenapa? Kerana orang yang membezakan antara salah dan benar dalam sesuatu perkara. Okay, siapakah yang memberikan gelaran Al-Faruq? Yang berikan gelaran Al-Faruq kepada Sayyidina Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau membawa kaum muslimin bersolat di hadapan Kaabah secara terbuka. Dan beliau sendiri yang menjaga mereka dari gangguan orang-orang Quraisy. Kita masuk pada poin yang keempat, iaitu peranan, jasa dan pengorbanan. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan seorang pahlawan yang gagah dan berani. Apakah bukti yang menunjukkan bahawa dia gagah dan berani? Beliau mengisytiharkan dirinya Islam di hadapan orang ramai. Beliau berani menghalang orang yang melarang umat Islam melakukan ibadah secara terbuka. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab turut serta bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang Islam yang murtad, enggan membayar zakat dan orang yang mengaku sebagai Nabi. Golongan-golongan ini disebut sebagai golongan Ar-Riddah. Yang ketiga, beliau melakukan banyak perubahan dalam pemerintahan Islam. Antara perbaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar ketika beliau mentadbir ketika itu adalah apa? Beliau menubuhkan Baitul Mal. Beliau memulakan takwin Islam Hijrah yang kita kenali pada hari ini, kalender Hijri, iaitu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir hingga seterusnya. Yang terakhir sekali, bilakah Sayyidina Umar Al-Khattab wafat? Apakah sebab kewafatan beliau? Okey. Sayyidina Umar Al-Khattab wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Apakah sebab kewafatannya? Beliau ditikam sebanyak 6 kali selepas solat subuh di Masjid Nabawi oleh Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah ni? Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang hamba Majusi berbangsa Parsi, yang mana dia ni terlalu lama menyimpan dendam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay. Beliau dikebumikan di sebelah makam Rasulullah dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita harap semuanya dapat faham, dapat kaji balik pelajaran kita hari ini berkaitan dengan biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay, man jadda wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan dapat apa yang diusahakan. Wala tatakasalu. Bersungguh-sungguh dan jangan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.